baginda berulang alik daripada rumah baginda ke Gua Hira dalam keadaan baginda tengok kebejatan ataupun teruknya masyarakat musyrikin Mekah ketika itu, dengan sembah berhalanya, dengan bunuhnya, dengan bunuh anak perempuannya, dengan araknya. Jadi Nabi SAW melihat peristiwa ini cukup menyusahkan hati dia. Akhirnya baginda buat keputusan untuk mengasingkan diri di satu tempat bernama Gua Hira. Boleh dapat saya kata silan, kita dah bahas. Dan ketika mana Nabi SAW kadang-kadang lalu dalam perjalanan nak ke Gua Hira, sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, kadang-kadang baginda berjalan, batu bagi salam kepada baginda. Ada satu hadis Nabi SAW berbunyi, inni la a'rifu hijran bi Makkah kana hajran inni la a'rifu hajran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al-an, atau kama qala. Nabi SAW pernah bersabda, aku tidak perasan selama ni ada sebiji batu selalu bagi salam pada aku, yusallimu alayya, bagi salam pada aku sebelum aku dilantik jadi Rasul. Nabi kata waktu aku duk berulang alik naik ke Gua Hira tu, ada sebiji batu duk bagi salam pada aku, tapi aku tak tahu. Wa inni la'arifuhu al-an, tapi kata Nabi SAW, lah aku tahu dah lah. Bila dilantik jadi Rasul, aku diberitahu bahawa ada batu bagi salam kepada aku. Spesialnya Nabi SAW. Baik. Dan kemudian bila baginda dilantik menjadi Rasul, peristiwa malaikat Jibril datang pada malam ke-17 Ramadan, ketika mana usia baginda SAW 40 tahun. Kita dah bahas tajuk tersebut. Malam ni kita tengok waktu baginda balik ke rumah isterinya Siti Khadijah, apa yang berlaku dalam rumah tersebut. Baik, cuba kita tengok sama-sama muka surat ke-89. Kejadian yang baru sahaja dialami oleh Nabi SAW menjadikan hati baginda takut. Itu sekalian, peristiwa pelik, jadi baginda rasa susah hati, takut. Kerana baginda sebelumnya tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan wahyu dan kenabian. Memang bangsa Arab dapat dikatakan tidak mengerti sedikit pun tentang adanya wahyu, kerana mereka telah lama tidak mengenal ajaran agama seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Kita nak sebut waktu di antara Nabi Isa diangkat naik ke langit dengan waktu kelahiran Nabi SAW, jarak masa tu lebih kurang 600 tahun. 600 tahun. Kalau rasa payah nak kira, tahun Masihi 2014, tahun Hijrah 1435, tolaklah 2 tahun tersebut. 2014 tolak 1435. Itulah perbezaan jarak Nabi Isa dengan Nabi SAW. Dan selepas kelahiran Nabi Isa, selepas diangkat Nabi Isa ke langit, tidak ada Nabi yang muncul atas muka bumi ni melainkan yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wahyu tu terputus dalam tempoh masa 600 tahun. Sebab itu masyarakat musyrikin Mekah sampai tak tahu istilah wahyu, sampai tak kenal istilah kenabian. Boleh faham bahasa tu salah? Sebab jarak putus kenabian tu lama sangat, jarak wahyu tu tak turun lama sangat, hampir 600 tahun. Boleh dapat saya kata selesai. Jadi baginda Nabi SAW pun kali pertama dia datangi malaikat Jibril, jadi baginda cukup takut. Baik, kerana itu setelah kejadian itu berlaku, Nabi SAW terus pulang ke rumah isterinya Khadijah dengan perasaan gemetar. Baginda melarikan diri sambil ketakutan sampai di rumah Khadijah. Nampak balik cepat, sampai di rumah langsung baginda berkata kepada isterinya, zammiluni, selimutkan aku kerana aku sedang ketakutan. Sampai di rumah tak cakap banyak jalan, zammiluni, hai Khadijah, selimutkan aku. Nak tunjuk kata takutnya Nabi SAW ketika tu. Tak pernah jumpa, tak pernah kena peristiwa yang hebat seumpama ni. Sebagai isteri yang setia, Khadijah menanyakan apakah yang menyebabkannya ketakutan. Bila Nabi SAW diselimutkan, baginda duduk di satu tempat. Bila tengok baginda dah tenang, Siti Khadijah baru datang tanya kepada Nabi SAW. Ini yang kita sebut sebelum ini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, seorang isteri yang baik, dia takkan kalut bila tengok suami dia balik daripada rumah. Suami balik pada rumah, suami muncul di depan pintu dalam keadaan nampak tak apa ceria, nampak serabut, nampak ada sesuatu terjadi, nampak baju koyak. Isteri yang setia, dia tak kalutkan suami waktu tersebut. Kalau suami masuk-masuk, suami tak mau bercakap,
Dia tanya, ni abang siapa ni? Suami tak cakap, suami masuk je dalam bilik seorang-seorang. Sebagai isteri yang baik, dia akan biar pilih dulu. Tu isteri yang baik dia. Dia tengok suami dia balik dengan keadaan muka merah dan sebagainya. Dia tanya, ni awak abang siapa ni? Sepatah hamba Allah tu tak cakap. Hamba Allah tu terus jalan masuk bilik yang ni. Ibu-ibu orang isteri yang baik, dia akan senyap ni. Tak apalah, biar pilih dulu. Faham ke tu? Macam marah nampak gaya sebut tajuknya ni. Tapi tak berapa cantik Ustaz, buka-buka pintu tanya tu lagi tak jawab, lagi tu duk tanya. Tu tension tu lah. Kita masuk bilik, dia masuk sekali tanya, kita sekali nak pergi bilik yang dia pun ikut sekali, lagi dia tak dapat jawapan, dia duk tanya situ lah. Ni nampak gaya kurang baik. Boleh faham ke no? Macam marah nampak gaya. Baik, ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, sikit lari tajuk sikit lah, tapi berkait dengan benda ni juga lah. Ayah-ayah yang ada di sini sekarang ni, saya rasa tajuk ni cukup sesuai bercara ni. Bulan Ramadan selesai sebulan. Sekarang ini Syawal pun dah habis 2 minggu silah. Masalahnya hari ni baru berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan 8? Sebelah. Hari ni 9 hari bulan 8 Ustaz. Gaji tak masuk lagi. Betul. Yang mana bekerja gaji tak masuk lagi. Dan saya rasa lah, yang ada dalam masjid malam ni sekali dengan saya, kita sekarang berada duk parah ni lah. Betul. Kah habis terus ya macam mana lah. Baik. Baru ni saya mengaji dengan seorang pakar motivasi saya lah. Ni untuk ibu-ibu lah, khusus untuk ibu-ibu. Jangan marah saya lah, ambil sebagai ilmu. Pakar motivasi tu sebut, dia kata orang lelaki-lelaki ni, kalau kita orang perempuan tanya suami, abang makan lah, senyap ya. Abang pasal apa muncung ni, senyap ya. Suami tu jenis senyap, tak cakap sepatah pun. Bila tidur pun suami duduk tak tangan atas ni. Untuk maklumat ibu-ibu sekalian, suami ibu-ibu yang duduk senyap tu dia ada masalah duit lah tu. Boleh faham bahasa tu? Kalau ibu-ibu tanya apa-apa kat dia, patah dia tak jawab. Ajak makan tak mau, ajak pergi mana tak mau, buat apa pun tak mau. Duduk senyap ni, maknanya suami ibu-ibu sekarang ada masalah duit, masalah kewangan. Boleh faham je lah. Jadi kalau balik tengok suami macam tu, tak usah duduk minta duit lagi, tem-tem lah ni. Tengok balik senyap, tak kata apa tu, jangan minta duit pasal time ni, dia dah memang tak ada duit dah tu. Tu yang dia serabut tu. Sebab orang lelaki-lelaki ni, dia senyap bila dia tak ada duit ni. Tapi kalau ibu-ibu tengok, suami ibu-ibu ceria terlebih. Sebelum ini duduk di rumah, duduk panggil kita mak hang ni, sebelum ni lah. Tapi hari tu balik Ustaz, dia panggil sayang. Oh, sudah. 30 tahun dah menikah Ustaz. Oi. Last dia panggil saya sayang ni Ustaz, masa dapat anak yang nombor 3. Lepas 30 tahun menikah Ustaz, lepas 30 tahun anak tu, umur anak pun dah 30 lah. Dia panggil sayang balik Ustaz. Apa tanda Ustaz? Baik. Tandanya satu ya. Kalau tengok suami ceria terlebih Ustaz, lebih pada biasa, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Faham bahasa tu? Tengok nampak ceria terlebih Ustaz, sebelum ni tak pernah masuk dapur, tapi hari tu masuk, masak tolong kita apa semua, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Jadi kalau ibu-ibu balik di rumah lepas ni tengok suami senyap ya, tak usah duk minta apa-apa, memang dia tak ada duit lah tu. Tapi kalau tengok ceria terlebih, hati-hati. Boleh faham ke tak? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh ke tak? InsyaAllah ambil sikit ilmu. Nanti kita kongsi sama-sama silah. Baik.